Secara ringkas, gambaran awal tentang iblis dan Adam Allah dah rakam seawal-awal surah Al-Baqarah. Walaupun di sana, sememangnya kalau kita memerhatikan mana-mana kitab tafsir sekalipun, sama ada tafsir period mutaqaddimin, ataupun period pertengahan, ataupun period mutaakhirin, bahkan tafsir-tafsir yang lahir daripada ulama-ulama modernis, yang kita panggil sebagai ulama-ulama kontemporari pada hari ini. Sememangnya banyak berlaku pandangan pendapat ataupun khilaf di kalangan ulama-ulama Islam berkaitan dengan kisah yang dipaparkan oleh Allah berkenaan dengan Nabi Adam, Iblis dan juga Hawa. Pada malam ini secara ringkaslah, walaupun kita nampak cerita tu pendek, walaupun kita nampak cerita tu ringkas, tapi bila kita buka kitab-kitab tafsir tadi, terlampau banyak perbahasan-perbahasan yang berkaitan dengan penisbahan pada kisah yang dipaparkan oleh Allah tadi. Antaranya yang paling awal berlaku khilaf di kalangan ulama ialah tentang penentuan terhadap level yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salam itu sendiri. Ada sebahagian ulama yang menganggap bahawa kelebihan Adam ini ialah kerana dia manusia pertama yang diciptakan dan dijadikan oleh Allah di samping pangkat kenabian. Yang pertama ni, dia kata Nabi Adam ni dilebihkan Allah sebab dia yang first. Dia yang mula-mula dijadikan Allah, kemudian Allah bagi pangkat Nabi tanpa dia kata Nabi Adam ni di samping pangkat Rasul. Cukup terhenti pada pangkat Nabi semata-mata. Manakala yang kedua, kelebihan Allah pada Adam ini kerana manusia pertama yang dijadikan oleh Allah di samping pangkat Nabi lagi Rasul yang dikurniakan oleh Allah kepada Adam. Walau bagaimanapun bila kita melihat dan meneliti dalil-dalil, hujah-hujah dan bukti yang dipaparkan. Sebagai contoh ada hadis dalam aliran yang pertama tadi pendapat mereka menyebut Nabi Al-Mukallam. Nabi yang berkata-kata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkemungkinan secara harfiah bila disebut Nabi, mereka menganggap Adam ini cuma kelebihan dia manusia pertama dan cuma berpangkat Nabi tidak Rasul. Tambahan pula kalau kita lihat dalam hadis Bukhari, kalau kita lihat dalam hadis Muslim berkaitan dengan hadis di bawah tajuk syafaat, disebutkan bahawa Rasul yang pertama itu merujuk kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam, bukannya merujuk kepada Nabi Allah Adam. Walaupun begitu, bila kita memerhatikan pendapat yang kedua, sememangnya mereka juga mempunyai dalil-dalil tertentu, sama ada daripada hadis serta dokongan-dokongan dan sokongan yang lain. Bagaimana dengan pendapat yang kedua yang mengatakan Adam the first man yang diciptakan oleh Allah dikurniakan pangkat Nabi, malah lebih jauh dikurniakan pangkat Rasul? Sememangnya ada dalil yang jelas disebutkan. Haddasana Salamah bin Fadl an Mikail an Lais an Ibrahim at-Taimi an abihi an Abi Dzar qala qultu ya Rasulullah ara'aita Adam anabiyan kana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am nabiyan rasulan kallamahu Allahu kibala faqala uskun anta wa zawjukal jannah. Telah meriwayatkan seorang perawi yang bernama Salamah bin Fadl. Dia mengambil periwayatan ini daripada Mikail. Bukannya Mikail malaikat, kebetulan nama orang tu Mikail. Mikail mengambil periwayatan daripada Lais. Lais mengambil periwayatan daripada Ibrahim at-Taimi. Ibrahim at-Taimi mengambil periwayatan daripada bapaknya. Disebut an abihi tapi tidak disebutkan nama bapaknya. Kemudian daripada sahabat besar Nabi Abi Dzar Al-Ghifari. Dalam konteks ni sebenarnya Abi Dzar lebih awal bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan Nabi Adam.
Adakah Adam ini cuma seorang lelaki yang pertama dijadikan oleh Allah Nabi, ataupun lebih jauh daripada itu Nabi atau Rasul? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita Adam anabiyan kana? Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah berkenaan dengan Nabi Adam? Adakah dia seorang Nabi? Abu Dzar dah tanya Rasulullah, pendapat kamu tentang Adam, adakah dia seorang Nabi? Lalu Rasulullah menjawab, na'am nabiyyan rasulan. Benar, dia seorang Nabi, bahkan seorang Rasul. Kallamahullahu qibala. Dan sesungguhnya Nabi Adam ini pernah berkata secara direct, terus terang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengambil dalil, uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah kamu bersama dengan pasangan kamu, isteri kamu Hawa di syurga. Itu antara secara ringkas. Perbahasan pertama. Khilaf yang lain ialah tentang dijadikan dan diciptakan Adam ini oleh Allah di langit atau di bumi. Kalau kita rasa pelik orang nak mempersoalkan persoalan ni, tapi ni jadi perbahasan ulama, terutama dengan pandangan-pandangan ulama kontemporer seperti Syekh Al-Marawi, Syekh Mustafa Marawi dalam tafsir dia, Tafsir Marawi. Dengan ulama-ulama silam, Allah create, Allah buat Nabi Adam ni di langit ataupun di bumi. Panjang perbahasan dia. Yang kedua. Yang ketiga, bila Allah dah jadikan Nabi Adam, kemudian minta iblis ni sujud pada Nabi Adam, konteks semasa Allah berbicara dengan mereka semua tu dalam syurga ke, konteks dia di luar daripada syurga, juga dibahaskan oleh para ulama. Mungkin kita hari ini tak terfikir sejauh itu, tapi ulama-ulama berfikir hak mana Allah suruh iblis sujud pada Adam tu, konteks tu berlaku dalam syurga ke di luar konteks syurga. Yang ketiga. Yang keempat, syurga-syurga yang dikatakan ditempati Adam dan isterinya tu duduk di langit ke duduk di bumi, juga jadi perbahasan. Yang kelima, sebelum Allah ni jadikan Hawa tu, dia jadikan Hawa dulu, baru suruh Adam dengan Hawa masuk syurga ke, dia masuk Adam sorang-sorang, baru cipta Hawa tu waktu Adam dah masuk dalam syurga, juga jadi perbahasan. Faham ke tak tu? Maksudnya macam ni, adakah Allah cipta Hawa, kemudian baru suruh Adam dengan Hawa masuk dalam syurga? Ataupun Adam masuk syurga sorang-sorang, baru waktu Adam duduk dalam syurga, baru buat Hawa dalam syurga? Juga jadi perbahasan. Bahkan lebih jauh, buah yang terlarang tu, yang disebut syajarah al-khuld tu pun duk bahas lagi. Buah ni buah apa? Kalau kita perhati dalam tafsir Ibnu Katsir sebagai contoh, ada 5 pandangan, 5 pendapat. Yang paling banyak mengatakan buah tu buah anggur. Nak kata apa? Ni pandangan ulama, buah anggur. Yang kedua ada kata buah gandum. Allah, tak terfikir kita dah nak kata buah gandum. Tapi bila tengok kepada penjelasan tafsir, jangan kita bandingkan macam gandum kita hari ni. Kalau kita tengok pokok gandum hari ni, rasa terliok tak kalau orang larang pun nak makan? Rasa seolah-olah macam tak terliok. Tapi bila tengok perbahasan dia, sebiji gandum tu sama besar dengan 2 peha sapi, sama besar dengan 2 peha lembu. Tu rasa pelik sikit tak? Kalau sebiji gandum sama besar dengan 2 peha lembu, mungkin rasa tertarik dan rasa pelik. Yang ketiga ada kata pokok apa? Pokok kurma. Pandangan yang keempat ada kata pokok tin. Pandangan yang kelima tidak menetapkan dan menisbahkan atas nama, tapi siapa yang makan buah ni dia akan berhadas, akan keluar angin, akan keluar kentut dari dubur dia. Ini perbahasan ulama yang dikeutarakan oleh Imam Ibnu Katsir. Tetapi secara jujur kita hak lemah dari sudut ilmu dan iman ni kadang-kadang tertanya-tanya, pasal apa ulama-ulama ni boleh berbahas ataupun berkhilaf tentang nama-nama, sedangkan Allah tak sebut pun dalam ayat Quran pokok apa dah. Allah tak sebut pun, Allah sebut dalam ayat Quran. Ada tak Allah sebut anggur ke? Allah sebut apa ke? Maksudnya untuk menetapkan dan menisbahkan buah ni, ulama ambil daripada mana? Kita perhati juga hadis-hadis. Tapi kebanyakan periwayatan-periwayatan ini adalah bersandarkan kepada
kaul-kaul daripada sahabat-sahabat semata-mata. Tetapi rumusan yang Ibnu Katsir bagi cukup best. Ibnu Katsir sebut apa? Dia kata benda ni sebenarnya kurang memberi manfaat kepada kita untuk kita sembang, untuk kita bicarakan. Dengan bahasa mudah, Ibnu Katsir memberi saranan, kalau kita mengetahui pun hal-hal tersebut dari sudut perbahasan dan khilaf-khilaf dia, tidak mendatangkan faedah dan manfaat pun pada kita. Dan kalau kita tak mengetahui pun perbahasan dan khilaf-khilaf tadi, dia tidak mendatangkan mudarat pun pada kita. Jadi ambil tumpuan pada hak Allah, tiun. Ambil tumpuan pada hak Allah, sebut saja. Hal ni hal tentang manusia yang melakukan kesilapan, kemudian bertaubat dari salah satu sisi. Ada manusia yang congkak, manusia pula, iblis itulah, yang congkak, yang takabur, yang sombong, kemudian berjanji nak panjang umur, nak minta panjang umur, nak menyesatkan. Ambil sisi itu sebagai iktibar, sebagai pengajaran. Walau bagaimanapun benda ni dah disebut dalam kitab-kitab tafsir, kita baca dan kita kongsi pandangan-pandangan serta periwayatan-periwayatan tadi sebagai contoh.